Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya di Hello Sintok UM Today pada hari ini untuk membincangkan tentang isu-isu yang berlaku di luar dan juga di dalam bumi UM Sintok kita ini. Jadi pada hari ini kita telah menjemput seorang tetamu khas dari Jabatan Hal Ehwal Akademik, iaitu Puan Azlina kita kat sini. Untuk kita bincangkanlah tentang isu terhangat, iaitu isu kemasukan pelajar bagi sesi 2023-2024. Ya, Puan Azlina, hari ini macam mana? Alhamdulillah, sihat seadanya. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Tasha. Macam mana pagi tadi dah sarapan ke? Dah sarapan dah, light breakfast saja. Biasalah saya kan pagi-pagi tak nak makan berat-berat. Okey. Yang ada je. Okay, jadi sebelum kita mulakanlah soal jawab kita pada hari ini, boleh Puan Azlina ceritakan sikit, kenalkan diri. Okey. Nama saya Azlina Yahman. Okey, saya dari unit kemasukan rekod dan promosi Jabatan Ehwal Akademik yang mendukung kepada operasi induk akademik di Universiti Utara Malaysia. Kami ada 5 unit. Bermula dengan unit kami, unit kemasukan rekod dan promosi yang fokus kepada menguruskan kemasukan para pelajar sepenuh masa sarjana muda ke Universiti Utara Malaysia. Okey, itu peranan kamilah di unit kemasukan rekod dan promosi. Ya. Okey, dan untuk tempoh yang orang kata tengah hangat ni, kami sedang proses kemasukan pendaftaran pelajar-pelajar yang baru kita hebahkan keputusan UPU pada 7 September ni. So kami dalam proses mengemas-kini, menerima, terima, tolak daripada calon-calon pelajar UM lah. Untuk makluman Tasha. Okey, jadinya Puan Azlina yang akan uruskan pelajar baru dan juga pelajar lama untuk kemasukan nantilah kan? Saya lebih fokus kepada pelajar baharu. Pelajar baharu. Pelajar baru maksudnya yang fresh ke UM. Okey. Jadi saya dengar yang keputusan peperiksaan baru keluar kan? Ya, 19 September lepas. Ya, okey. 19 September lepas. Untuk pelajar lama lah kan? Pelajar lama. Okey. Tak apa. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi kita akan teruskan dengan soalan-soalan untuk kita jawabkanlah kan untuk pengetahuan pelajar-pelajar. Jadi pertama sekali lah saya nak tanya. Mungkin ada pelajar yang terlepas pengumuman tarikh kemasukan tu bila? Okey. Sebenarnya kita untuk calon-calon pelajar baharu untuk semester Oktober 2023-2024 A231. Mungkin pelajar-pelajar baru tak familiar lagi dengan kata istilah A231. Tapi kemasukan ni adalah A231 semester Oktober 2023-2024. InsyaAllah pelajar-pelajar akan mendaftar secara fizikal pada 10 Oktober 2023 di penginapan pelajar masing-masing bermula pukul 8.30 pagi. Cuma pendaftaran akademik pelajar-pelajar dah mula buat sekarang. Kita dah hebahkan bila pelajar-pelajar calon jaya akan lihat dari segi pautan. Kita hebahkan pada 7 September dan pelajar boleh mendaftar akademik bermula pada 8 hingga 28 September ni. So sekarang ni tengah incoming lah. Pelajar-pelajar baru mendaftar secara atas talian akademik lah. So selesai pelajar-pelajar mendaftar akademik ni, dia akan terus ke INASIS pada 10 Oktober ni. Secara fizikal, face to face. Okey. Jadi sekarang ni di Jabatan Hal Akademik tu tengah busy lah, sibuk kan? Kami sentiasa busy. Terutama sekali dengan keputusan peperiksaan keluar ni lagi busy lah ya. Sebab kami punya proses tu, fungsi tu dia memang non-stop. Masukkan kuliah, unit kuliah, lepas tu unit exam atau unit peperiksaan, tu unit konvo, unit praktikum. So dia akan sentiasa berpusing. Kelestarian tu memang ada lah di peringkat kami di Jabatan Ehwal Akademik lah. Okey. Jadi berkenaan dengan pelajar baru, kemasukan pelajar baru, adakah prosedur atau cara kemasukan untuk fizikal nanti macam mana? Okey, untuk makluman, mungkin para pelajar ni dia tak berapa familiar dengan pendaftaran. Bila ingat pendaftaran tu termasuk akademik dengan fizikal. Sebenarnya kita dah mula aplikasikan ataupun amalkan pendaftaran akademik sejak PKP. So orang kata blessing from disguise kan. So pelajar-pelajar boleh mendaftar secara fizikal. Selesai pendaftaran akademik tu, di online tu, pelajar-pelajar kena bawa cetak surat tawaran dia tu dan slip pendaftaran tu. Maksudnya para pelajar dah habis proses pendaftaran akademik bila dapat slip pendaftaran penginapan tu.
ada nombor bilik, nombor inasis, bawa terus ke penginapan masing-masing. Inasis tu adalah penginapan masing-masing lah. Kalau kata inasis TNB, bawa slip tu ke TNB. So nanti akan ada panduan dalam pautan tu, kita ada buku panduan kemasukan, maklumat pelajar di HCP, maklumat pembiayaan, semua ada dalam tu. Pelajar kena fahamkan setiap maklumat yang kami kongsikan dalam pautan dan bawa cetak surat tawaran dan slip pendaftaran waktu pendaftaran fizikal. Saya ulang sekali lagi lah, takut para pelajar ni dia keliru. Pendaftaran fizikal face to face di penginapan masing-masing. Okey. Jadi persediaan penting yang untuk pelajar buat tu semestinya kena bawa lah kan slip tu. Surat tawaran penting lah. dan slip pendaftaran. Surat tawaran dan slip tawaran. Dan slip pendaftaran. Ya, okey. Okey. Untuk penempatan pelajar baru lah kan. Mereka akan diberikan penempatan penginapan. Jadi untuk pelajar baru ni mereka boleh pilih ke atau pihak inasis nanti tentukan? Kalau ikut secara keseluruhannya, bila pelajar-pelajar daftar akademik dan selesai semua proses atas talian, penginapan pelajar tu diautojana secara automatik. So maksudnya pelajar akan dapat penginapan tu secara automatik lah. Pelajar tak boleh memilih lah penginapan mereka. Kecuali bagi pelajar-pelajar yang mempunyai pusat pengajian di luar kampus, tak secara keseluruhan, terutamanya School of Tourism, Hospitality, Event Management dan School of International Studies di luar kampus, tapi tak jauh di luar kampus, kemungkinan besar penginapan berdekatan dengan pusat pengajian masing-masing sebab memerlukan kemudahan yang terdapat di pusat pengajian tersebut. Tapi tak secara keseluruhan. Tapi para pelajar memang tidak boleh memilih penginapan mereka sebab diautojana oleh sistem. Okey. Jadi kalau yang nak dah janji dengan kawan-kawan tu tak boleh lah kan? Tak adalah. Kita bina kawan baru lah, cari kawan baru. Dah kan? pelajar baru masuk kan, kita jumpa sini kan. Betul-betul. Itulah kita nak kena networking. Betul. Bersosial. Okey. Selain daripada penempatan tu, kita nak tahu juga contohnya lah kan, kalau pelajar yang dapat tawaran daripada UPU tu, tapi mereka tak berminat dengan program tu. Jadi boleh tukar ke? Sebenarnya kalau ikut prosedur dan dasar UPU tu sendiri, para pelajar pun sebenarnya calon pelajar tu aware. Bila isi pemilihan 12 pilihan tu, bila dapat, dia dalam pilihan pelajar sebenarnya. Tak ada yang di luar pilihan pelajar dalam 12 tu. Cuma mungkin pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, based on syarat khas ataupun syarat am yang memang ditetapkan oleh program yang dipilih. So kalau ikut dasar UPU tu memang tak ada pertukaran program atau pertukaran universiti. Keputusan UPU adalah muktamad. Tetapi pihak universiti tidak menghalang untuk pelajar untuk memohon pertukaran program tertakluk kepada syarat-syarat universiti yang kita telah tetapkan. Tetapi pelajar boleh memohon, tak semestinya diluluskan tapi akan dipertimbangkan dalam mesyuarat jawatankuasa kemasukan universiti selepas semester pertama, selepas mendapat result. Tapi atas justifikasi yang kita akan lihat dari segi mungkin masalah kesihatan, masalah-masalah lain boleh menjejaskan pengajian pelajar lah. So, tapi risiko lain, pelajar-pelajar kena tanggung ialah bila tukar program, segala pembiayaan, penajaan adalah di bawah tanggungjawab pelajar tersebut lah. So, sebelum ada niat nak tukar, teliti betul-betul. Itu pesanan kami lah sebab kami selalu menerima para pelajar yang cuba membuat keputusan secara terburu-buru tapi efek dia PTPN tak dapat, pembiayaan dihentikan sebab surat tawaran asal adalah surat tawaran yang program asal. So, memang tiada dasar untuk pertukaran program tapi diberi laluan kalau pelajar nak memohon. Jadi, kalau katakan untuk pelajar yang contohnya lah ada masalah kewangan sebelum dia dah terima, tapi ada masalah nak bayar sebelum masuk pendaftaran tu. Mungkin ada tempoh ke untuk yang diberikan untuk dibayar? Untuk makluman lah kan, semua universiti awam ni iuran pengajiannya disubsidi oleh kerajaan. So bayaran iuran pengajian yang sedia ada di universiti sebenarnya dah minima dah. Especially Universiti Utara Malaysia lah. Tapi pihak kami memberi ruang sebab di pihak Universiti Awam sendiri kita tidak mengira latar belakang pelajar laluan UPU yang B40, kita memberi laluan untuk para pelajar untuk menghantar atau mengemukakan permohonan untuk menangguh bayaran.
Bayaran ataupun mungkin pada masa yang sama calon-calon pelajar ni memohon pembiayaan tapi tak dapat apa-apa lagi. So kita minta calon pelajar kemukakan surat permohonan, dan kalau ada surat permohonan dengan mana-mana penaja ataupun pembiaya macam lembaga zakat ke JPA ke, kemukakan sekali. Tapi bayaran minimum tetap perlu dilangsaikanlah masa masuk ke kampus, iaitu 714 sekali je bayar. Tapi kalau tak boleh bayar langsung, kemukakan surat, kita akan bantu untuk memudahkan proses pendaftaran pelajar. Tapi nak kata wave terus tak adalah. Memang pelajar perlu bayar yuran pengajian lah. Tapi kita beri ruang untuk penangguhan. Jadi maksudnya boleh secara beransur-ansur tu kan. Tapi saya nak ingatkan kalau boleh selesaikan hutang tu sebelum menduduki peperiksaan pada semester semasa, sebab takut menjejaskan para pelajar untuk menduduki peperiksaan lah. Dan kalau contoh, ya kalau selalunya kalau masuk universiti ni akan ada beasiswa seperti pinjaman PTPTN ke JPA atau MARA. Mungkin Puan boleh ceritakan sikit kalau contoh bila pelajar baru ni boleh memohon untuk kalau ikut daripada maklumat yang kami kongsikan pada calon pelajar ni, kita ada lampirkan maklumat yang paling detail lah, maklumat kewangan dan pembiayaan. Dalam tu kita akan masukkan, sebenarnya dah masukkan pun detail macam mana nak mohon PTPTN. Pelajar-pelajar kena buka akaun RHB. Wajib pada para pelajar yang memang nak mohon PTPTN. Sebelum masuk tu dah ada kad atau akaun RHB lah. So sebenarnya unit yang bertanggungjawab untuk membantu pelajar dalam urusan pembiayaan PTPTN atau pembiayaan lain adalah di bawah Bahagian Khidmat dan Sokongan Hal Ehwal Pelajar. So para pelajar boleh kontak terus pada SSSD. Kita panggil SSSD lah. Tapi kalau nak tahu detail, dalam maklumat kita kewangan dan pembiayaan tu ada dalam pautan. Sebab saya tak boleh beritahu detail sebab kami tak tahu macam mana calon-calon pelajar tu dia punya kekangan dari segi kewangan pembiayaan tu yang kita nak cater daripada satu persatu. Tapi maklumat tu semua ada dalam tu. Kita akan bantu insya-Allah. Jadi semua penerangan tu memang dah ada dah lah. Dah kan? ada dalam tu. Cuma pelajar kena tengok sendirilah kan, dah ada semua panduan. Nanti kalau kita cerita kat sini tak habis pula Tasha. A to Z kan? Betul juga. Kan? Betul. Kalau saya ada lagi satu nak tanyalah kan. Contoh kalau pelajar tu dah terima tawaran. Alright. Okey. Nak sampai dah ni. Tapi tiba-tiba ada pula masalah keluarga ke, terpaksa tangguh pendaftaran tu. Jadi macam mana? Dia kalau ikut tu kita universiti sebenarnya tidak membenarkan penangguhan pendaftaran. Sebab kita tak mau ganggu persediaan universiti dari segi minggu suai kenal. Lepas tu takut efek pelajar punya kuliah. Kehadiran ke kuliah kan. Tapi sekiranya para pelajar ada justifikasi, katalah tiba-tiba kemalangan, kita tak maulah. Auzubillah min zalik lah kan. Kemalangan. Lepas tu tiba-tiba kena kuarantin pula. Ada masalah influenza ke apa. Maklumkan. Maklumkan pada kami, email pada kami ada maklumkan dalam email rasmi tu. Supaya kami boleh bantu pelajar dari segi kalau kata nak tangguh, janganlah tangguh sampai minggu pertama nak masuk kelas tu. Minggu pertama masuk kelas 15 Oktober tu kira waktu kritikal para pelajar kena ada. Kalau selepas tu dia akan ganggu kehadiran kuliah 80% tu. So dia akan efek lah. Kalau lebih daripada tu berapa minggu, nasihat kami kalau dari segi kesihatan yang berpanjangan, better tangguh pendaftaran semester tu. Kita tak mau efek para pelajar lah. Laluan tu ada, tapi terlihat justifikasi dan jangan lebih tempoh waktu minggu kuliah pelajar. Ada maklumat semua dalam tu. Para pelajar kena tengok, teliti satu-satu buku panduan kemasukan, maklumat kewangan, maklumat PTPTN, maklumat pembiayaan semua ada dalam tu. Even kami buat podcast pun dalam tu. Semua pelajar nak dengar ke tak nak dengar? Itu je lah. Alright, Tasha. Okey. Sebenarnya soalan-soalan ni ada juga yang saya dapat daripada grup Newseed. Okey. Di mana pelajar gunakan platform ni untuk memberikan pendapat ataupun ketidakpuashatian kan, tentang pihak universiti ke dari mana-mana kan. Jadi daripada bergantung kepada orang-orang, cakap-cakap orang kan, komen tu lebih baik tanya kepada jabatan. Ya, saya sendirilah. Tasha, sebenarnya saya bukanlah kata
tidak memerhati ataupun melihat maklumat-maklumat di newsfeed tu, tetapi kebanyakan yang menghantar tu anonymous. Kita kalau kita nak cater atau menjawab soalan-soalan malam balas, kita kenalah orang yang berkenaan kan. Kalau anonymous kita anggap perkara tu macam tak ambil serius. Tapi di pihak kami mengambil perkara tu sebagai satu penambahbaikan perkhidmatan di Jabatan Awak Akademik lah. So kalau para pelajar ada masalah, ada kata kemusykilan, boleh terus saja hantar makluman ke UG_kemasukan @uum.edu.my ataupun datang sendiri ke Jabatan Akademik atau call saja berkaitan kemasukan di 04 928 3309 ataupun 3335. Tak ada masalah, kami cuba bantu. Sebab setakat ni kami cuba cater masalah pelajar melalui soalan lazim yang kami masukkan dalam laman web dan juga soalan-soalan lazim dalam pautan pelajar-pelajar baru tu. Okey. Cuma pelajar kena tengok satu persatu lah. Jangan dengar hearsay daripada senior atau mana-mana lah. Sebab benda tu kadang-kadang tak tepat. Orang kata kalau tak pasti jangan kongsi. So ambil maklumat tu daripada sumber yang rasmi. Okey? Okey. Pandangan saya lah. Baiklah. Kalau saya tengok daripada sini, soalan itu sahajalah yang saya jumpa untuk kemasukan daripada newsfeed itu sendiri. Alright. Jadi terima kasih. Ya sampai sini je lah. Oh itu je? Itu je soalan. So maksudnya semua kemusykilan dah dimaklumkan lah kan? Yalah, yang mana yang penting tu saya rasa kita dah cover lah kan. Cuma saya nak ingatkan para pelajar baru, kita minta para pelajar sebelum daftar fizikal tu update biodata. Biodata, gambar. Make sure gambar tu yang paling handsome, paling cantik. Ikut daripada spesifikasi yang kami bagi. Sebab gambar tu kami akan guna untuk convocation. Selagi gambar tu tak handsome, tak cantik, nanti para pelajar juga yang akan nanti rasa kecewa kan. So ingat saya, kalau boleh, gambar skini biodata tu biar tepat, gambar tu biar jelas ikut spesifikasi. Itu je lah. Okay? Betul. Terima kasih. Okay, terima kasih atas perkongsian Puan pada hari ini. Sama-sama. Ya, saya harap semua persoalan yang pelajar-pelajar nak tahu tentang kemasukan ni telah terjawab lah kan. Yang terutamanya yang paling-paling penting ni dengan persediaan, cara kemasukan lagi kan, bila tarikhnya. Semoga pelajar semua take note lah kan, ambil perhatian dengan input-input yang Puan dah bagi tadi. Okey. Yes. Program kita pun sudah sampai ke penghujungnya. So sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Puan. Sama-sama Tasha. Atas sudilah nak meluangkan masa dengan kita hari ini dekat studio. Thank you juga sebab jemput saya. Okay. Saya ni nervous ni sebenarnya hari ni. Don't worry, kita sama-sama. Okay. Ya, saya juga nak ingatkanlah kepada pelajar-pelajar untuk sentiasa ambil perhatian lah dengan pengumuman-pengumuman yang diberikan dalam email ke. Untuk pelajar lama pastikan tengok email. Panduan-panduan pun dah bagi. So boleh tengok daripada situ je semua maklumat tu semua dah ada dah siap dah. Satu benda saya nak cakap. Saya nak ucapkan tahniah kepada semua calon-calon pelajar baru. Dalam ramai-ramai calon yang meminta, anda adalah orang yang paling bertuah masuk ke UM. So kita jumpa di UM ya. Betul. Saya dengar ada 90 orang, 90 pelajar for flat masuk UUM. Oh, ramai sebenarnya. Ramai lagi. Ramai. Especially untuk program-program yang kompetitif. Sarjana Muda Undang-Undang dan Perakawanan. Itu dua program yang amat kompetitif. Betul lah. Yes. Walaupun kita ni jauh jauh daripada bandar, tapi universiti yang orang kata hebat lah kan dari segi program-program yang ada. Betul. Pengurusan pun okey. InsyaAllah. InsyaAllah semua okey. Jadi terima kasihlah kepada penonton yang menonton di luar sana. Jika ada apa-apa lagi pertanyaan mengenai kemasukan ke apa boleh berhubung dengan Jabatan Hal Ehwal Akademik sendiri di bahagian unit kemasukan, rekod dan promosi. Saya ulang, email UG_kemasukan @uum.edu.my. Okey? Terima kasih kerana menonton UM Sintok di UM Today pada hari ini. Salam hormat dan salam sejahtera. Assalamualaikum.